أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia-Nya pada pagi yang penuh barakah ini, kita dapat lagi bersua kembali dalam surau Jumaat Ar-Rawdah ini pada hari ke-8 Ramadan, betul lah? 8 Ramadan. Pejam celik kita telah menghampiri untuk menghabiskan fasa 1 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Pertama sekali, wajib kita mengungkapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala, kerana doa yang kita telah ungkapkan dahulu sekian lama, Allahumma ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna ya Allah, ballighna Ramadan. Wahai Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Hari ini Allah Ta'ala telah memustajabkan doa kita, dapat kita masuki bulan Ramadan. Itu pertama sekali, wajib kita bersyukur. Sebab kadang-kadang ada di kalangan kita ini terlupa untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang agung ini. Kerana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, bulan digandakan segala amal soleh, yang merupakan satu bulan keemasan mengikut para salafus salih. Dan mudah-mudahan kita juga menganggap bulan ini sebagai bulan keemasan yang betul-betul kita manfaatkan untuk menghidupkan malamnya dan siangnya dengan amalan-amalan salih. Kita tak mau jadi ibarat seperti mana Allah Ta'ala sebut, ulaika kal an'am, mereka ibarat binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Minta maaf cakap, ibarat macam seekor anjing yang tidak tahu nilai sebentuk cincin emas. Kerana bagi anjing, seekor anjing itu yang lebih berharga baginya adalah satu tulang, sekeping tulang, itu lebih berharga daripada dia melihat emas. Kita tak mau jadi seperti mana Allah Ta'ala ibaratkan, ibarat binatang ternak. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tapi tidak menggunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, untuk memahami peluang-peluang rahmat Allah Ta'ala yang beri begitu besar kepada kita. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka mempunyai telinga tapi tidak menggunakan telinga mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, mendengar perkataan-perkataan yang mulia yang mendatangkan pahala kepada kita.
walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata tetapi tidak menggunakan mata untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita melihat mushaf, membaca Al-Quran, dan kita menghidupkan malam-malam Ramadan, tidak ada perkara yang paling banyak kita baca, kita menggunakan mata kita ni, melainkan kita melihat lembaran-lembaran Al-Quran. Barang siapa pada masuk bulan Ramadan banyak lagi melihat lembaran-lembaran Facebook atau WhatsApp, maka dia telah tidak menghormati Ramadan dan tidak menghargai bulan Ramadan. Kerana Allah Ta'ala sendiri isytiharkan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Dan disebut juga kemuliaan malam Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan dijadikan malam Al-Qadar bulan digandakan amalan lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Allah Ta'ala memuliakan Ramadan ini dengan penurunan Quran. Maka kita kena memperbanyakkan, menggandakan usaha untuk membaca lembaran-lembaran Quran. Itu sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum, kalau kamu pandai bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, jangan sekali kita punya momentum amalan Ramadan ini semakin hari semakin berkurang. Kalau boleh, ini dah lama panas ni, kita terus lagi ke tahap yang memuncak. Gear 5 sekarang tak turun-turun. Jangan nanti habis minggu, malam-malam Ramadan, saf-saf tarawih dah makin kurang. Kumpulan-kumpulan tadarus dah makin kurang. Orang dah mula sibuk nak persiapan hari raya. Ini satu sebagai fitnah buat umat Islam. Tiap-tiap tahun macam tu. Jadi kita nak ubah pengajaran. Banyak Allah Ta'ala beri pengajaran kepada kita, dan kita pun dalam fasa pengajaran, fasa ujian. COVID-19 dah 2 tahun sebelum ini, banyak Allah Ta'ala berikan ujian kepada kita. Dia ambil orang-orang yang kita sayang. Mungkin jemaah surau ni dulu ramai lagi, tapi seorang demi seorang telah pergi asbab ujian yang Allah Ta'ala beri ini. Daripada asbab itu, lama kita tak dapat solat berjamaah. Daripada asbab itu, satu ketika masjid ditutup. Daripada asbab itu, orang pergi umrah, pergi haji pun tak boleh. Tapi alhamdulillah, hari ini kita katakanlah alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberikan kita peluang, dan hari ini kita boleh melakukan amal ibadah. Wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya membaca kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Bagi mukadimah tadi lah, Riyadhus Salihin. Sebelum ini kita bicarakan bab taubat. Bab taubat. Nasib bab taubat kan? Kerana bab ini juga merupakan satu yang sangat penting bagi kita. Merasakan diri kita ini terlalu banyak melakukan dosa, dan kita minta sungguh-sungguh pada bulan yang Allah Ta'ala janjikan keampunan yang besar ini. Bulan-bulan lain pun keampunan Allah Ta'ala besar, tapi bulan Ramadan dibuka seluas-luasnya.
Itu keampunan. Kita dah bacakan sedikit hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah sangat menyukai taubat seorang hamba-Nya daripada kesukaan seseorang daripada kalangan kalian yang menemukan kembali untanya yang dengan tidak disangka-sangka setelah dia kehilangannya di sebuah kawasan yang lapang. Sebuah unta ni kita pun tak ada unta. Bayangkan barang kita yang sangat berharga, seorang tu jumpa barang yang sangat berharga, dah tentu dia gembira. Allah Ta'ala nak katakan mengungkapkan perasaan gembira. Allah bersifat gembira. Allah begitu gembira kepada hamba-Nya bertaubat pada dia. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang suka bertaubat. Ini peluang bulan ini kita gandakan amalan. Kita dapat bangun awal pagi, sahur tadi, buat solat 2 rakaat, malam tadi dah tarawih, dah witir. Padahal ia bukan rutin-rutin yang kita lalui. Dan pada waktu sahur, Allah Ta'ala menyukai hamba-Nya yang banyak beristighfar. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Ini antara sunnah-sunnah pada bulan Ramadan, kita faham. Kita diminta untuk memperbanyakkan istighfar, terutamanya pada waktu sahur. Ini rugi siapa yang melepaskan peluang istighfar walaupun beberapa kalimah. Yastaghfiruna bil ashar. Allah Ta'ala sebut mereka yang beristighfar, antara sifat-sifat ahli syurga ni Allah Ta'ala sebut adalah mereka ni pada waktu sahur mereka suka beristighfar. Allah Ta'ala sifatkan ahli syurga, orang yang penghuni syurga. Allah Ta'ala ceritakan cerita penghuni syurga ni, apa dia punya rekod dia di dunia, mereka suka beristighfar. Kita kadang-kadang pagi duk kala sahur dah lambat bangun, lepas tu dah marah-marah. Orang rumah ke apa ke, jangan ya. Kita nak mengejar keampunan. Sebab itu kalau boleh kita prepare awal lah, bangun awal, sahur, kemudian duduk atas tikar sejadah, solat, kemudian banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Boleh nak zikir-zikir yang lain, tapi waktu itu peluang yang Allah Ta'ala sendiri sebut adalah waktu sahur, banyak istighfar. Nabi SAW sebut, demi Allah yang jiwaku di tangannya, aku memohon ampun kepada Allah Ta'ala satu hari 100 kali. Nabi nak tunjukkan bahawa manusia mampu untuk melakukan istighfar satu hari 100 kali. Dan riwayat lain kata 70 kali. So Nabi SAW adalah insan yang diampunkan dosanya yang lepas dan akan datang. Dipelihara, maksum. Itu pun memohon ampun pada Allah Ta'ala satu hari 100 kali. Maka kita kena lihat bagaimanakah keadaan diri kita. Kadang-kadang kita istighfar, minta maaf cakap, kadang kita istighfar tapi kita tak faham apa maksud istighfar. Itu juga niat. Niat kita kata. Kita ajar anak kita niat. Niat puasa esok hari.
Tapi kita tak ajarkan supaya dia tanamkan dalam hati ni betul-betul nak niat, betul-betul nak berpuasa esok hari. Kita ajar kalimah tapi tak ajar dia punya falsafah dalaman tu. Itu sebenarnya niat. Itu kena faham. Kalau kita ajar lafaz saja, nawaitu sawma ghadin tu, ayat bahasa Arab tu, tapi kita tak sebutkan apa maksud dia, apa falsafah dia. Sebab Nabi kata, siapa yang tak berniat malam hari, maka tiada puasa baginya esok. Masa tiada puasa, tak sah lah puasa dia. Jadi kita ajarkan itu, masukkan niat. Begitu juga kita ajarkan istighfar. Apa falsafah istighfar? Mohon ampun. Bila mohon ampun, apa yang kita kena ingat dalam diri kita? Ingat dosa-dosa. Kadang-kadang syaitan ni dia datang kepada kita. Syaitan pada bulan puasa ni dia diikat kan. Tapi dia dah tarbiyah dan nafsu kita. Dia dah ajar dan nafsu kita ni. Kita istighfar, kita tak jumpa cari apa dosa kita. Apa dosa apa? Kalau tak jumpa dosa tu, sebenarnya kita kena istighfarkan apa yang kita istighfar. Allah Ta'ala sebut, "Fala tuzakku anfusakum." Kamu jangan mensucikan diri kamu. Allah Ta'ala mengetahui siapa yang paling bertakwa. Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kamu melakukan dosa pada siang dan malam. Fastaghfiruni wa ana aghfiruz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu melakukan dosa pada siang dan malam, sedangkan aku ni Maha mengampunkan dosa. Datanglah mohon keampunan kepadaku, aku sedia untuk mengampunkan. Mana ada orang yang kalau kita buat salah kepadanya, dia bagi WhatsApp kat kita, silalah datang minta ampun, saya nak ampunkan. Tak ada. Allah menjemput kita untuk minta ampun. Sebab itu kalau kita baca ayat-ayat siam ni, kita dah tadarus ni, dah baca Quran ni, adakah kita dah ikut timing ni? Hari ni ayat ke-8 dah masuk ke 8 juzuk ataupun tidak, kita tengok. Kita dah lalui ayat puasa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat tu betul-betul duduk dalam ayat 185 di antara ayat-ayat puasa. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, katakanlah aku sangat dekat. Aku akan mustajabkan doa hamba-Ku apabila dia memohon kepadaku. Tangan ulama mufassirin mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menunggu-nunggu hamba-Nya berdoa kepadanya. Sebab itu bulan puasa ni adalah bulan yang kita kena banyakkan, lipat gandakan berdoa kepada Allah. Sebab itu ayat tentang doa diselitkan di antara ayat-ayat puasa. Ayat puasa ni ada satu je, dekat surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Itu saja. Dan tengah-tengah tu Allah suruh banyak berdoa. Banyak berdoa. Sebab itu Nabi SAW sebut ada 3 keadaan yang tidak akan ditolak doanya. Antaranya orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Tapi kadang malangnya segelintir pada kita ni, bila bulan puasa, itulah bulan dia tidak ada produktif, kurang berdoa. Dia tak tahu apa dia nak doa. Ini yang paling malang dia, ya. Sebab Allah Ta'ala ni dah bersedia ni nak mustajabkan doa kita ni. Dia dah masuk fasa mustajab. Kita ni ada keadaan ni Allah Ta'ala berikan kita kelebihan ni. Allah Ta'ala beri yang kelebihan kepada manusia ni. Ada kadang kelebihan kepada tempat. Macam tempat di Mekah, di Madinah, itu tempat mustajab doa kan.
Tak semua orang diberi rezeki untuk sampai ke sana. Ada orang yang tak pernah sekali pun buat umrah, pergi haji pun tak pernah. Bercerita-cerita nak pergi ke sana, bila lah boleh sampai, bila lah boleh sampai. Tapi ada benda peluang yang Allah Ta'ala berikan, semua orang mampu untuk sampai kepadanya. Bila dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, iaitu bulan Ramadan. Kita tak payah tunggu pergi tempat-tempat lain. Di sini saja kita boleh berdoa, kerana ini adalah waktu yang mustajab doa. Perbanyakkan doa. Perbanyakkan apa saja kita nak, perintah pada diri kita, banyakkan doa kepada Allah Ta'ala. Para salafus salih banyak berdoa. Mereka berdoa sebelum masuk ke Ramadan, mereka berdoa 6 bulan sebelum, supaya mereka diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan. Dan habis bulan Ramadan, mereka berdoa secara terus-menerus selama 6 bulan selepasnya, supaya amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla bersungguh-sungguh. Ini salafus salih dahulu. Maka kita banyak apa saja doa, walaupun doa yang begitu remeh, Allah Ta'ala suka. Apa-apa yang minta kepada Allah Ta'ala, pergi keluar masjid, surau, kasut hilang, selipar hilang sekalipun, janganlah mulut kita ni menyumpah seranah. Berdoalah kepada Allah. Selipar hilang, doa, ya Allah, temukanlah selipar aku, contohnya. Apa yang kecil sekali, buat remeh sekali, doa. Tapi kadang-kadang ada orang ni, dia dah terlalu marah, dia doa supaya orang yang mencuri seliparnya itu diberikan balasan. Itu pula. Patutnya doa lah benda yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Pada bulan Ramadan ni, doa yang baik-baik. Jangan kita mengungkapkan kata-kata yang boleh menghakis amalan-amalan kita di bulan Ramadan al-Mubarak. Kerana falsafah daripada bulan Ramadan sendiri, kita banyakkan mohon keampunan. Dalam hadis yang disebutkan, hadis yang sahih, Nabi sebut, man adraka Ramadan falam yughfar lahu raghima anfun, man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah, kebinasaan bagi siapa yang sempat masuk bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, dosa dia masih tidak diampuni. Kejar sungguh-sungguh tuan-tuan. Bangun di sepertiga malam, doa sungguh-sungguh. Solat taubat ke solat qiyam, doa sungguh-sungguh. Kita banyak melakukan dosa. Kalau dalam hal ibadat pun kadang-kadang kita melakukan dosa. Mungkin dosa riak contohnya, menunjuk-nunjuk. Kerana amalan kita ini bukan untuk dibanggakan. Amalan kita ini adalah supaya Allah Ta'ala nak meredai kita, untuk mengejar redha Allah SWT. Sebab itu disebutkan dalam hadis, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, dalam riwayat lain sebut man shama Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, amalan dia itu meningkatkan iman, bukan mengangkat diri dia. Sebab itu elakkanlah tuan-tuan ni buat live tak habis-habis, buat live macam ceramah tak apalah, buat sampai tahajud pun nak buat live, ni dah melampau lah. Tahajud pun nak buat live, zikir taubat nak menangis-nangis pun nak buat live. Apa alasan dia kata nak bagi kesedaran orang lain pun buat juga, tak payah. Semua benda nak live. Penuh kamera semua. Elak-elakkanlah bulan Ramadan. Tadarus. Kalau JK Masjid ambil gambar untuk laporan aktiviti masjid, tak apa, silakan. Haknya kita ni selfie masuk. Setiap hari alam ni dah habis 10 juzuk. Baru hari ke-8 dah habis 10 juzuk. Tak payahlah. Mungkin orang lain lebih lagi. Dia tengok kita, kau baru juzuk 10 .
Kita mungkin nak bangga kan. Jangan. Elakkan. Penat tuan-tuan. Kita buat amalan-amalan ni untuk Allah. Ya. Tapi kalau kita, bukanlah maksudnya semua yang masuk dalam Facebook tu, saya tak kata riak, tapi potensi untuk riak tertinggi. Potensi untuk riak tertinggi. Tambah lagi kalau ada orang puji, ada orang like, ramai pula like. Kejap-kejap tengok berapa like. Maksudnya engkau nak iman wahtisaban ataupun penuh keimanan apa macam tu. Itu barang siapa yang beramal dengan penuh like Facebook, itu ya. Dia memang nak tu lah. Ni kejap-kejap tengok, berapa komen dah, berapa komen dah. Ini elakkan tuan-tuan. Biar Facebook kita sunyi sepi Ramadan. Melainkan kalau kita cakap benda-benda yang memotivasikan untuk buat amalan, tak apalah. Biar. Kerana bila tiba bulan Ramadan, kalau tengok negara-negara Arab pun semua, para masyayikh pun hilang. Tak ada durus-durus ni semua. Pengajian ni tak ada. Kita buat tak apalah, subuh tak apalah. Mereka pun sibuk nak amal juga. Mereka pergi ke tempat-tempat lain sampai mereka nak amalan, buat amalan. Yalah, para masyayikh ni dia mengajar kita setiap hari apa semua. Bulan Ramadan ni nak rehat, nak tumpu buat amalan. Begitu juga para salafus soleh. Mereka cuba menghilangkan diri mereka untuk beramal dengan amalan yang kalau boleh mereka buat di belakang tu lebih daripada apa yang dizahirkan. Sehingga para isteri mereka pun tidak tahu apa yang mereka infakkan. Para ulama dahulu bila buat amalan, takut orang lain tengok. Kerana takut terlintas perkara yang rasa nanti akan dilihat sebagai penunjuk-tunjuk. Punya nak menjaga hati, tuan-tuan. Sebab benda-benda ni akan merosakkan amalan-amalan kita. Minta maaf cakap. Sebab itu dalam hal puasa, Allah Ta'ala sendiri sebut secara istimewa dalam hadis kursi. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan digandakan pahalanya kepada anak Adam, daripada 10 hingga 700 kali ganda. Ini rahmat Allah Ta'ala sebut. Sebab tu jika ditakdirkan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah SWT, Allahumma amin, bukan kerana amalan kita, tapi kerana rahmat Allah. Allah yang gandakan amal kita, sehingga dengan gandaan itu dapat kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan. Sebab itu amal-amal dosa ini Allah Ta'ala tak gandakan, tapi amal kebaikan Allah gandakan. Sekali kita selawat pada Nabi SAW, Allah selawat kepada kita 10 kali. Kena ingat tu. Bukan pasal kita mulia, bukan pasal kita ni buat amalan lebih. Jangan kita sombong, tapi Allah yang muliakan kita. Sebab itu Bani Israel dihina oleh Allah. Allah kata, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku yang lebih yang kamu. Nikmat-nikmat yang kaum lain tak dapat. Ada 8 nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kaum Bani Israel, umat lain takkan dapat. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW pun tak dapat. Ada 8 nikmat yang Allah Ta'ala beri. Disebut dalam surah Al-Baqarah. Siapa yang lebihkan kamu? Mereka mendabik dada mereka di bangsa pilihan Tuhan mereka kerana kelebihan yang ada pada mereka. Siapa yang lebihkan kamu? Allah kata, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku yang lebihkan kamu. Sebab itu Allah disebut Zal Fadli wal Ihsan. Allah ni maha melebih-lebih apa yang dia nak bagi. Dia bagi lebih pada kita. Kalau kita umur 60 tahun, tuan-tuan, umur 60 ke 70 tahun, tuan-tuan, berapa amal ibadat kita berani cakap? Berapa tahun? Kalau 30 tahun amalan ibadat kita, sepatutnya kalau kita masuk syurga, Allah Ta'ala SWT masukkan kita dalam syurga, Allah balas kita 30 tahun juga dalam syurga. Tapi tak pernah disebut begitu. Siapa yang masuk syurga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Allah
nak menunjukkan kepada hamba-Nya, aku ini akan balas lebih daripada apa yang kamu buat. Bahkan modal untuk dapat masuk syurga ni, amalan kita ni Allah yang gandakan. Baru ni seronok orang dengar bonus hari raya kan. Berapa dapat bonus ni? 500 kan? Banyak ke tak banyak? Senyap je. Pesara dapat berapa? 200 setengah. Banyak tak banyak? Cakap tak banyak kan tak bersyukur. Banyaklah. 200 setengah macam-macam boleh buat. 500 boleh banyak. Tapi kalau nak dibandingkan dulu, ada yang kata pernah dulu sekali ganda Ustaz. Duduk ingat zaman pimpinan dulu apa rumah. Duduk ingat. Jealous dengan Selangor, sebulan gaji Ustaz. Betul. Baru seganda kan. Allah beri paling sikit 10 kali ganda. Disebut sehingga 700 kali ganda. Tapi puasa tidak mampu kamu menghitung pahalanya. Kenapa orang tak rasa macam teruja untuk buat amal soleh? Ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian saudara-saudara muslim, termasuk diri saya, hari ke-8, kenapa tidak rasa teruja untuk buat amal soleh? Kenapa tidak rasa teruja untuk mengkhatamkan Al-Quran? Kenapa tidak rasa teruja untuk memperbanyakkan zikir berbanding dengan bulan-bulan yang lain? Kenapa tidak rasa teruja untuk bersedekah? Bayangkan tuan-tuan, Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Jangan kata andai. Kalau kita kata andai, mungkin kita dapat lagi Ramadan yang akan datang. Kita cakap ini adalah Ramadan terakhir kita. Berani cakap itu. Ini adalah Ramadan terakhir kita akan buat sehabis baik. Saya bagi analogi lah tuan-tuan. Rumah saya kerja penjara. Dia cerita banduan akhir di tali gantung. Biasanya banduan yang dihukum gantung ni tuan-tuan, dia akan laksanakan hukuman gantung ni pada hari Jumaat lepas subuh. Lepas solat subuh, kemudian dia akan dibawa ke satu tempat, tali gantung ya. Biasanya orang buat kes-kes berat lah, ngedar dadah ke apa ke, itu adalah kes membunuh ke. Tonton bayangkan solat subuh terakhir yang dia solat subuh, dia bayangkan tuan-tuan. Kita jangan bayang orang lain, kita bayang kita lah tu. Kita pejamkan mata kita sekejap. Kita bayangkan ada satu pegawai penjara dan suruh kita, Cik solat subuh sekarang. Lepas solat subuh saya akan bawa cik ke tali gantung. Kita berjalan ambil wuduk. Bayangkan itu kita. Saya yakin tuan-tuan, tak ada satu benda waktu pun kita tinggalkan sunnah. Kita akan buat. Kita akan berjalan. Jalan tu belum dah khusyuk lah. Belum angkat takbir lagi. Bayangkan itu adalah solat terakhir kita. Lepas tu kita akan digantung mati. Tuan-tuan bayangkan sujudnya. Sujud kita itu. Tuan-tuan bayangkan banyak lama mana sujud ini memohon doa pada Allah Azza wa Jalla. Kerana dia tahu dia akan mati sebentar lagi. Mungkin taubatnya adalah lebih baik daripada kita yang duduk di luar. Kita bicarakan bab taubat. Mungkin taubatnya adalah lebih berat di sisi Allah berbanding kita yang berada di luar, yang kita anggap bajet suci, tak buat dosa besar. Sebab itu kita jangan meremeh-remehkan Allah. Mungkin taubat dia lebih besar, lebih berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia bersungguh-sungguh bertaubat. Dia mengetahui perjalanan hidupnya sangat pendek.
Kita yang duduk di luar tidak menyedari perjalanan hidup kita makin singkat. Bayangkan ini adalah Ramadan terakhir kita. Bagaimana kita melalui hari-hari Ramadan ini? Sudah pasti penuh keimanan, keinsafan. Sudah pasti ia penuh dengan kalimat-kalimat taubat, istighfar. Tuan-tuan bayangkan. Tengok kiri kanan kita, perasan tak ada jemaah kat sini. Dulu ada bersama-sama Ramadan dengan kita, hari ni dah pergi. Ada tak jemaah kita tahun lepas ada sama-sama dengan kita? Hari ni dah tak ada. Ada tak? Kat sini tak ada. Mungkin sebab asbab sakit macam-macam, sebab asbab COVID dan sebagainya. Saudara mara kita terdekat. Allah Ta'ala memberi pengajaran kepada kita. Aku dah ambil satu orang yang dekat dengan engkau. Aku nak beri pengajaran pada engkau. Ada lagi beberapa hari yang aku beri pada engkau. Allah tunggu kita minta ampun. Kita ni kalau nak jumpa orang besar, kena buat appointment, betul tak? Buat appointment. Nak jumpa YB kita, ada hal nak bincang tentang projek pembesaran masjid ke surau ke, YB pun sibuk. Janji hari ni, kemudian dia dekat PA dia kata nanti hari lain sebab hari ni ada majlis lain. Kita pun kena ikut lah. Kita tak boleh nak ikut jadual kita, kena ikut jadual dan dia sibuk. Allah Rabbul Jalil. Bukan kita kena ikut jadual Allah. Allah ikut jadual kita. Dia tunggu bila kita nak taubat. Esok. Lusa. Allah tunggu kita. Padahal Allah itu Malikal Mulk, raja bagi segala raja. Tuhan ni yang menunggu kita. Dia bagi lagi kita peluang hari ni hidup. Dia beri lagi peluang. Padahal beribu-ribu berjuta orang tak boleh hidup hari ni. Dia beri lagi kita hidup. Dia tunggu hamba ku ni minta ampun. Macam subuh tadi, malaikat yang shift pada malam hari, dia jaga lepas asar tu, dia jaga sampai ke subuh. Jaga tuan-tuan amalan sekarang ni. Amalan sekarang ni kejap lagi malaikat akan naik ke langit. Allah akan tanya, kaifa taraktum ibadi? Hadis kursi, hadis sahih. Bagaimana kau tinggalkan hamba-Ku Khidir contohnya. Bagaimana kamu tinggalkan hamba-Ku Haji Nasir? Bagaimana kamu tinggalkan hamba-Ku Ustaz Ashraf? Dia tengah buat apa? Bukan Allah tak tahu kita tengah buat apa, tapi nak tunjuk ke sini kebesaran Allah Ta'ala. Malaikat akan report dia sedang bagi ceramah. Malaikat akan report dia sedang belajar kitab Riyadhus Salihin. Maka Allah Ta'ala berbangga dengan hamba-Nya itu. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tadi habis sembahyang subuh, kita terus tidur, tak buat apa-apa ibadat. Apa hamba aku tengah buat? Dia tengah tidur habis. Sedangkan ni waktu-waktu keemasan ni, Nabi sebut dapat pahala haji dan umrah. Barang siapa yang solat berjamaah subuh, kemudian dia berzikir. Zikir ni macam-macam pula. Zikir ni dengan ceramah, zikir baca surat, zikir baca Quran, zikir dengar Quran pun zikir, sehingga terbit matahari. Kemudian dia solat 2 rakaat. Habis waktu syuruk, solat 2 rakaat, solat sunat duha ataupun solat sunat isyraq. Baginya pahala haji dan umrah sempurna. Nabi kata dapat pahala haji dan umrah sempurna. Ibadah yang tak sampai 2 jam, Allah bagi pahala yang besar ibadah haji dan umrah. Rahmat tak Allah pada kita?
rahmat. Sebab itu Allah sebutkan hari kursi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah juga bersifat murka, tapi Allah beritahu sifat rahmatku, kasihku, sayangku, belasku mengatasi sifat kemurkaanku. Sebab itu Allah pilih setiap kali kita baca surah ini, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Padahal sifat Allah Ta'ala banyak. Allah Ta'ala tak sebut Bismillahil Qahhar, tidak. Bismillahil Mutakabbir, tidak. Tapi Allah pilih Bismillahirrahmanirrahim supaya kita merasakan bahawasanya hidup kita ini penuh dengan kasih sayang dan rahmat Allah Ta'ala, supaya kita rasa bersyukur di atas segala kurniaan Allah Ta'ala ni. Setiap helaan nafas kita ni berada dalam kasih sayang Allah Ta'ala, supaya kita sedar diri dan tidak lupa diri, banyak mengungkapkan kalimat taubat kepada Allah Ta'ala, kerana banyaknya kezaliman yang kita lakukan pada diri kita dan kepada Allah Azza wa Jalla. Pastikan ibadat kita tidak akan kurang momentum dia, terutama pada hari-hari Ramadan ni, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita doakan, selalu doa kepada Allah Taala, a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk ibadat padamu, bantulah aku untuk mensyukuri segala nikmat-Mu, bantulah aku ya Allah untuk memperbaikkan amal ibadat kepadamu. Kalau kita nak bandingkan dunia kita dulu, dunia jahiliah kita dulu, kita pun tak sangka hari ini Allah Ta'ala dah bagi macam-macam nikmat pada kita. Ya, banyaklah nikmat. Dulu kita pernah mungkin doa, ya Allah selamatkanlah aku daripada bala ini ya Allah, selamatkanlah aku daripada bahaya ni ya Allah. Dulu kita banyak doa. Hari ini Allah Ta'ala telah kurniakan kenikmatan kepada kita, mungkin kita lupa dah kebahaya dulu. Terlalu banyak yang nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, tapi kita yang sering leka dan alpa. Banyakkan ibadat, dan kita yang ahli-ahli ibadat ni jangan sesekali menyindir orang-orang yang dulu kurang melakukan ibadat. Sebab rumah ini adalah rumah Allah, bukan rumah kita. Jangan bajet suci. Kalau tengok ada orang datang, baru datang ke surau masjid, jangan pandang atas bawah. Kan plekat baru nampak, jangan. Ini adalah bulan perubahan. Siapa-siapa melakukan perubahan, jangan kita sindir menyindir. Ya ini Ramadan ni ada ni, apa tu dia raib, ada huyub. Biarkan. Ya dah datang Ramadan, orang nak berubah, biarkan. Senyum kita. Kita pun dulu macam tu juga. Kita pun dulu teruk juga. Allah yang beri rahmat. Akhirnya Allah Ta'ala beri kita nikmat. Bolehlah kita istiqamah sikit, menjadikan kita rendah diri. Jangan rasa sombong. Kerana antara satu tipu daya syaitan adalah sombong, takabur. Biarkan. Ya, ini tak pernah datang ni, mesti nak jumpa muduri ni. Jangan. Biarkan. Dia ingat orang masjid surau, alhamdulillah. Kan? Kalau dia tak ingat orang masjid, dia jemput orang kedai kopi, lagi teruk kan? Dia jemput orang masjid surau pun bagus. Jangan sindir menyindir. Bahkan kita alu-alukan anak-anak kita ni yang buat ibadat, anak-anak remaja ni, biarkan. Ya? Walaupun kat sini ada bagi pertandingan kan, siapa istiqamah bagi basikal, kita jangan petikai kan, ini dapat basikal baru dah nampak kat surau, tak dapat basikal tak ada datang. Jangan. Biarkan. Ini satu konsep tarbiyah kan. Dulu pun kecil-kecil dulu kita nak buat amalan pun orang tua kita upah kita. Akhir-akhirnya sampai ikhlas datang. Ikhlas ni perlu dilatih. Memang perlu dilatih. Lama ikhlas datang.
InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita hari-hari dalam bulan Ramadan kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dalam majlis pada pagi ini sebab untuk kita boleh mengubah diri kita daripada sederhana ataupun yang kurang baik kepada lebih baik, insyaAllah. Katakan itu saja kongsian kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.